Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah sejak azali. Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun mengkaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid Barisan AJK Masjid, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita sambung pembacaan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, suka untuk saya kongsikan iaitu dalil sambutan menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambutan ini tuan-tuan, sambutan menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dah lama, dah beratus tahun. Namun belakangan ini, bukan belakangan ini, dah lama juga, berpuluh-puluh tahun juga ada golongan yang membid'ah haramkan, membid'ahkan dan mengharamkan amalan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu sambutan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah beratus tahun sebenarnya, kita meneruskan amalan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayugialah, sayugia maknanya eloklah untuk kita ambil tahu dalil-dalil. Harus ni maknanya bukan mesti, harus boleh mengamalkan, meneruskan amalan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Supaya kita tak terpengaruh dengan da'iyah yang mengharamkan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga perlu tahu hukum asalnya apa. Baik, oleh itu saya bawakan satu kitab namanya Al-Bayan. Ini adalah terbitan Sekretariat Menangani Isu-isu Akidah dan Syara'iyah Majlis Agama Islam Negeri Johor, dikeluarkan oleh Agama Johor lah. Ini mak mertua saya dapat, dia guru Al-Quran, tak tahulah dia beli ke dapat ke apa. Al-Bayan, dia ada 16 buku kecil, dalil-dalil apa nama ni, Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Ini dikeluarkan bila ni? Cetakan pertama 2008, cetakan yang keempat 2010. Maknanya mula-mula sekali 2008 dah dikeluarkan. Kalau dah tahu, alhamdulillah, kira ulang kaji. Kalau belum tahu, mari kita ambil tahu. Baik, saya baca dari depan. Sambutan Maulid Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muqaddimah. Sambutan Maulid Rasul merupakan satu amalan masyarakat Islam
untuk memperingati hari keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari keputeraan ni hari jadi. Keputeraan ni digunakan bahasa istana. Jadi di Malaysia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kita anggap sebagai raja lah. Kita gunakan bahasa istana. Hari keputeraan, hari kelahiran baginda dia. Kalau di Indonesia dia guna beliau, dia tak guna baginda, beliau. Baik, amalan ini dilakukan oleh ulama-ulama silam, diwarisi zaman berzaman hinggalah kepada masyarakat Islam hari ini. Siapa yang mula-mula buat tu tak tahulah, ada sebutkan ke tak dalam ni. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kena buka kitab lain lah. Baik. Selama ini amalan mengadakan sambutan Maulidur Rasul tidak menjadi apa-apa masalah dan tidak menyebabkan berlakunya perselisihan dan perpecahan dalam masyarakat. Tetapi sejak akhir-akhir ini timbul pandangan yang dijaja oleh pihak tertentu yang memaksa kita menerima fahaman mereka, di mana kononnya sambutan Maulidur Rasul itu adalah bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Bid'ah itu maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat tak pernah buat. Dolalah itu sesat. Jadi saya tuliskan sikit biar nampak. Tuan-tuan yang dah tahu, kira orang gaji lah Bid'ah ini maknanya senang cerita perkara baharu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu secara ringkas bid'ah tu bid'ah tu segala perkara baharu yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu namanya bid'ah. Termasuklah sambutan bagi Rasul, itu bid'ah. Sebab apa? Rasulullah tak pernah buat sambutan besar-besaran, bacaan kisah hidupnya, seperti majlis sambutan yang kita buat sekarang lah. Sahabat pun tak pernah buat, seorang sahabat pun tak pernah buat. Tetapi ada dijadikan dalil sambutan oleh Rasulullah. Dia disebutkan lah sambutan oleh Rasulullah, tapi bukan berbentuk yang macam sekarang lah. Sambutannya dah puasa. Jadi dia sebutkan, insyaAllah ada. Baik, jadi secara ringkas bid'ah ini oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sama Al-Bayan ada sama juga ada nombor satu dah. Nombor satu. Siapa pinjam untuk pulangkan hak masjid tu wakaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang terlupa. Jadi wali rumah cek mana tahu ada. Baik, oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengelaskan bid'ah itu kepada dua. Satu, bid'ah hasanah. Satu, bid'ah dalalah. Dalalah. Baik, hasanah ni baik. Ini baik. Bid'ah tapi benda yang baik. Dalalah sesat. Itu sebab orang nama Abdullah jangan dipanggil dolah. Orang Melayu kena indik je. Kuasa tu dah dekat dengan dolar lah. Kalau itu dolar lah, bukan dolar, tapi dah dekat. Takut-takut apa nama ni, maknanya tu hampir sama, sesat. Si dolar lah. Si dolar kan. Mana yang kita dah biasa amalkan je lah. Orang Melayu biasa nama dolar tu, tapi ini yang tak berapa elok kita baikilah kan. Baik apa orang kata istilahnya, kalau kursus cikgu PM ke cikgu lain ke, apa dia panggil, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Betulkan biasa yang salah,
Yang betul tak yang betul kan lah. Biasakan yang betul. Baik, jadi bid'ah hasanah ni bid'ah yang baik. Satu contoh, bid'ah hasanah yang baik ni pecah lagi. Pecah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tak, pecah 3, maaf. Ada yang pertama wajib. Dia bid'ah tapi wajib. Yang kedua yang baik sunat. Yang ketiga harus ni bahasa Melayu maknanya boleh buat dan boleh tak buat. Yang bid'ah dalalah ni ada 2. Satu makruh, satu lagi haram. Contoh bid'ah hasanah yang wajib, penulisan Al-Quran. Bukan penulisan, apa nama ni? Sebab penulisan zaman Rasulullah ada, sahabat yang tulis. Pengumpulan pun ada. Yang tak ada pembarisan. Pembarisan apa? Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Itu bid'ah. Zaman Rasulullah tak ada. Bukan pembarisan, itu kawat. Apa nama ni, baris atas, baris bawah, baris depan tak ada. Zaman sahabat pun tak ada. Selepas zaman sahabat tu baru ada pembarisan tu. Zaman sahabat ada saya. Zaman sahabat ada tak? Semua semali juga sudah bukan pembarisan ni. Pengumpulan ada, iaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Dikumpulkan start Sayyidina Umar, kemudian dibariskan tu Sayyidina Uthman. Jadi maknanya yang Rasulullah tak pernah buat tu, apa nama ni, pengumpulan lah. Maknanya ini start daripada sahabat pembarisan ni. Bid'ah ni saya tidak masuk. Kalau bahawa yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Jadi pembarisan Al-Quran tu zaman sahabat. Kalaulah pembarisan Al-Quran ini, mula-mula pengumpulan Al-Quran pun start Sayyidina Abu Bakar dah, Sayyidina Umar suruh kumpulkan. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata Rasulullah tak pernah buat. Aku tak berani. Sayyidina Abu Bakar memang aku tak berani. Rasulullah tak pernah buat. Aku takut benda ni benda tak baik. Dia risaulah, dia takut. Jadi kali kedua Sayyidina Umar kata ini masa tu kali kedua tu sekumpulan tentera Islam, kebanyakannya hafiz Al-Quran, penghafaz Al-Quran. Gugur syahid. Jadi Sayyidina Umar kata kakak, taklah kakak, dia juga orang Melayu lah. Kakak, ni kalau tak buat ni, ada orang menghafal Quran, hilang Quran. Kalau dia dialogkan bahasa Melayu je lah kan. Tak panggil nama kan, contohlah. Tapi bila kali kedua, maaf tengok, betul lah, ngebuat. Sejak saya nak maafkan tu, dah mula dikumpulkan pengumpulan Al-Quran. Kenapa pengumpulan Al-Quran? Sahabat tulis sikit, ada sahabat ni tulis sikit, ada tulis sikit, kumpulkan. Jadi 30 juzuk tu, itu nama pengumpulan Al-Quran tu. Kenapa dikumpul buat? Ni tulis sikit, ni tulis sikit, dikumpulkan. Zaman tu hadis tak dibenarkan tulis. Pasal apa? Takut bercampur. Al-Quran saja dibenarkan tulis. Pernah Sayyidina Abu Bakar menulis hadis. Satu malam dia tak nyenyak tidur. Pusing kanan tak nyenyak, montang tak, pusing kiri tak nyarap makruh. Tak nyarap. Dia ngiring kanan, terlentang dan ngiring kiri lah. Anak dia Aisyah masa tu belum kahwin dengan Rasulullah, tanya, kenapa Pak? Kenapa? Itulah dia buang kan.
aku ni risau lah, aku ada tulis hadis tapi takut tersalah. Ini sahabat paling rapat ni, ya Allah ya Rabbi Karim, antara 10 yang dijamin syurga, khalifah pertama selepas Rasulullah ni. Dia punya risau tu, takut tersalah. Aku takut aku tersalah tulis. Suara cakap lain, aku tulis lain. Aku tak boleh tidur lah. Dia bakar semua penulisan hadis tu. Baru nyenyak tidur. Tak adalah mengorok kan, tapi maknanya nyenyak lah tidur tu. Baru nyenyak. Kita tak nyenyak juga tidur, tapi sebab lain lah. Dia tak cukup. Mana dia tak cukup, macam dah hujung bulan gitu kan. Allah, sahabat ya. Baik, jadi antara bid'ah yang pertama, salah, wajib. Dia bid'ah, orang tak lawat, tapi wajib dibuat. Pasal apa? Takut hilang pembarisan Al-Quran. Satu, pengumpulan, dibariskan Al-Quran itu. Kalau tak dibariskan, nak baca pun tak tahu macam mana. Ada baris pun salah baca. Tak tahu saya dah cerita ke tak. Saya pernah cerita kawan saya masa suara tu, tak payah sebut nama lah, ni pengajaran je lah kan. Bila kan ada ujian baca Al-Quran setiap orang kan, satu markah lisan baca Al-Quran, surah Al-Baqarah dengan confidentnya. Okey, baca, dia pun confident. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sedap dah. Tugas-tugas tajwid pun, lagu pun sedap. Jadi tak tahu apa nama ni, saudara mampu nak dibawa kan. Alam. Mana datang alam ni dalam surah Al-Baqarah ni? Ustaz saya cakap bukan alam, alif lam mim. Tu ada baris. Aduh, tak ada baris tu. Alif lam mim tu, itu salah nampak. Alam jadinya. Alam apa? Alam tu apa? Kan? Jadi apa lagi kalau tak ada baris? Berbaris pun salah. Baik, satu wajib. Ada lagi sunat yang harus saya lupa. Yang sunat bid'ah yang sunat saya lupa. Nanti saya mahu lah. Lagi tak akidah tu nanti 12 lah. Tapi itulah surah apa tak ingat kan. Ada perkara yang sunat bid'ah tapi sunat dibuat. Dan ada perkara bid'ah Rasulullah tapi harus. Ni banyak. Contohnya yang mudah lah, yang kita selalu buat, naik kereta. Kan itu yang simple lah. Kalau orang kata itu dari segi kehidupan biasa, bukan ibadat, baik. Apa nama ni, kalau dari segi ibadat, sambutan Maulid Rasul, boleh masuk sini. Maulid Rasul, sambutan Maulid Rasul. Yang saya nak cerita sini tuan-tuan, bukan semua bid'ah itu dolalah, tidak. Ada bid'ah hasanah, tapi pembahagian ini tak diterima oleh orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Pada dia ada satu hadis, kullu muhdatsun bid'atun, setiap yang baharu itu bid'ah, wa kullu bid'atun dalalatun, dan setiap yang bid'ah itu dalalah, sesat. Ada hadis. Tak silap baru mati saya pernah baca sini. Tak silap lah. Juzul 5. Itu banyak. Juzul 5 bab apa nama ni, akidah banyak kan? Dia pegang satu hadis, setiap yang baharu itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu dalalah, sesat. Jadi dia kata ni hadis. Memang ini hadis, tapi ada hadis yang lain. Apa nama ni, mana ada dalil lain, nanti kita tengok dalam tu ada apa nama, ada dalil lain yang menyatakan bid'ah itu ada pahala. Barang siapa membuat perkara baharu yang baik, saya ingat, tapi bahasa Arab saya lupa. Barang siapa membuat suatu perkara yang baharu, yang bid'ah lah, benda yang baharu, yang baik, lalu diajarkan kepada orang dan orang itu mengamalkannya, pahala untuk dia dan pahala untuk orang yang mengamalkan dan pahala untuk yang menyampaikan sampai hari kiamat. Dan siapa-siapa buat perkara baharu, bid'ah lah, yang tak baik, yang jahat, yang apa nama, buruk, lalu disampaikan kepada orang, orang mengamalkannya, dosa bagi orang yang mengamalkan,
dan yang menyampaikan sampailah kiamat. Ada hadis lain, maknanya golongan yang mengatakan segala bid'ah itu dolalah, pegang pada hadis tersebut, dia tak rujuk kitab syarah hadis, dan dia tidak, sama ada tak jumpa ataupun jumpa tapi tak pandai nak seimbangkan antara hadis yang mengatakan ada bid'ah yang hasanah dan hadis yang mengatakan semua bid'ah itu dolalah. Dia pening. Ini hadis ni kata setiap bid'ah tu dolalah. Yang hadis ni pula kata ada bid'ah yang hasanah. Dia tak dapat nak seimbangkan. Dia ni pegang satu hadis, antara itulah sama ada dia tak berjaya nak menyeimbangkan, ataupun yang kedua memang dia tak tahu hadis tu ada. Jadi kita Ahlussunnah Jamaah berpegang formulanya senang sahaja. Al-Quran rujuk kitab tafsir para ulama, hadis rujuk kitab syarah hadis para ulama. Itu sebab apa? Ayat Quran dengan ayat Quran nanti ada yang bertembung makna zahirnya. Contoh, saya dah sebut banyak kali, tak apa, buat contoh lagi, tuan-tuan sampaikan. Tak kira dah sampaikan melalui mulut ke, sampaikan melalui jari ke, ibu jari kan, tayar ke, ada pun nama media sosial ke apa. Contoh ayat Al-Quran yang maknanya seolah-olah bertentangan. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan wallahu yuhyi wa yumit, ataupun selepas sembahyang kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Allah Ta'ala tu yuhyi, menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Dalam Al-Quran banyak ayat Al-Quran mengatakan Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Itu pun salah satu sifat Allah. Ada pula ayat Al-Quran yang mengatakan kul yatawaffakum malakul maut, katakanlah ya Muhammad, yang mematikan kamu malaikat maut. Itu surah Sajdah kalau tak silap lah. Ayat Quran yang pertama tadi kata Allah Ta'ala yang mematikan, yang ni pula malaikat maut yang mematikan. Ni mana satu yang mematikan? Nak tanya malaikat maut? Maut? Jangan datang nak guna apa? Nak awal sangat. Nak awal sangat dia punya nyawa. Jadi cara ni macam mana? Dua-dua ayat Al-Quran, dua-dua betul. Kalau kita tak rujuk kitab tafsir, kepala kita yang tak betul. Senoning. Bila senoning, kalau senoning sendiri tak apa, dia menyenoningkan orang lain. Tak. Jadi cara dia untuk menghilangkan senoning ni, rujuk kitab tafsir. Kalau kitab tafsir dan kitab tauhid, dua kitab ni. Sebab tu belajar tauhid tu wajib fardu ain, setiap orang Islam wajib belajar. Kitab tafsir ni fardu kifayah. Yang banyak menerangkan ialah kitab tauhid. Kitab tafsir dia tak panjang sangat huraian dia, tapi boleh rujuk juga. Jadi dalam kitab tauhid dan kitab tafsir diterangkan ayat Al-Quran yang mengatakan Allah yang mematikan itu dari segi hakikat tauhid, kejadian sebenar. Memang Allah yang mematikan. Ayat Al-Quran yang mengatakan malaikat maut yang mematikan itu zahir syariat, pandangan mata kasar seolah-olah malaikat maut yang mematikan. Allah Ta'ala yang gerakkan malaikat maut untuk mematikan. Boleh sahaja Allah Ta'ala mematikan tanpa malaikat maut pun boleh. Tak ada masalah. Itu penyeimbangan ayat dia tu. Jadi tak senoning pun. Hakikat Allah yang mematikan, zahir malaikat maut yang mematikan. Zahir ada banyak, bukan malaikat maut saja. Zahir engkau langgar lori, zahir lori langgar kau. Zahir pun pandangan mata kasar. Dari segi pandangan mata kasar seolah-olah kita lah yang mematikan diri kita sendiri, ataupun orang yang mematikan kita. Zahir lagi malaikat maut itu alam ghaib, tapi masih lagi zahir. Hakikat sebenar Allah yang mematikan. Dan dua perkara ni
Satu, kita wajib tahu ada hakikat, ada zahir. Yang kedua, jangan dicampur aduk. Jangan dicampur aduk. Kalau nak cerita bab hakikat tauhid, cerita hakikat tauhid. Kalau nak cerita zahir syariat, cerita zahir syariat. Habis ustaz campur. Ini penerangan. Contoh, kalau kita tak ada niat nak menerangkan, kita cakap-cakap biasa harian. Kita cakap isteri kita. Contoh, saya panggil isteri Hani kan, Hani masakkan nasi untuk B. Kan? Biar masak baby kan. Husband, hati punya B. Ada orang B itu untuk isteri, baby dipanggil atau pulang lah kan? Kadang ada yang sama bila kumpul saudara mara tu kan, seorang panggil B, dah 2 B menurut dia, sama pula panggilan. Tak kisah. Baik, jadi saya panggil Hani masakkan nasi, B nak makan, contohkan. Isteri saya jawab aje lah, nak berapa pot masak kan. Gitu zahir, tak ada masalah. Laporlah ni nak makan. Boleh kita cakap begitu. Sedangkan dari segi hakikat tauhid dalam hati kita percaya yang mengenyangkan bukan nasi, Allah yang mengenyangkan. Yang memasakkan nasi itu bukan isteri kita atau periuk nasi. Hakikat tauhid. Kalau lah cuba bayangkan isteri saya bercampur aduk kan. Ni masakkan nasi tu bila lapar nak makan. Yang memasakkan nasi Allah, bukan Hani, bukan periuk nasi. Ingat? Dah masak nasi kan? Masak juga, masak nasi. Nasi B, ingat, yang mengenyangkan bukan nasi Allah, yang tak jadi makan ni kan. Dia kan tak pergi ke mulut kan, terbang nasi dengan pinggan terbang kan. Maknanya ada ketika masa untuk cakap. Bukan setiap masa 24 jam kita kena cakap hakikat tauhid. Tak. Yang suami kau ni memang penceramah tauhid, kau nak pergi cakap banyak kali 24 jam apa? Isteri saya tak ada lah cakap. Dia contoh, kalau dia cakap macam tu, memang terbang pinggan lah kan. Maknanya tak salah dia cakap tu dari segi tauhid, betul dari segi hakikat. Tapi masanya tu tak kena. Dah boleh kerja penat dengan stres budak kat sekolah lagi dengan bos punya stres dengan macam-macam stres dengan parent lagi kan. Dia cikgu ni 3 tekanan dia, satu murid, satu parent, satu lagi puas. 3 tekanan dia, tak masuk lagi yang jam kat tu, kereta kenderaan lagi, yang motor, kereta apa semua kan, macam-macam. Time slow lah kan, dah clear, tak ada orang buat jawab, slow juga belah kanan. Sampur tu lah. Baik, jadi masa untuk harian tu cakap zahir dibolehkan. Dibolehkan. Cuma sekali-sekala untuk mengingatkan ahli keluarga atau kawan-kawan tu boleh. Setkan satu masa tazkirah ke apa. Kalau macam dulu ada buat taklim kat rumah, dipanggil amalan taklim, makna bacaan kitab Fadailul Ahmad. Nak baca teruskan pun boleh, nak tukar kitab Al-Jawharul Mahfuz pun boleh, nak tukar kitab tauhid pun boleh, lagi bagus kan. Tauhid, fikih, tasawuf itu yang wajib tu fardu ain. Kita sebagai suami kan, betul. Kalau tak mampu aja sendiri, macam seragama Johor dah ada ajar tauhid, fikih, tasawuf. Andai kata dia tak habis belajar, kita lah kena sampaikan. Tak mampu, suruh dia belajar dengan orang lain, masjid, surau ke apa. Tak nak dia keluar masjid, surau, takut orang lain terpikat dengan dia, contoh, atau dia terpikat dengan orang, tu tengok YouTube. Contohnya Ustaz Aidil ke, contoh. Bukan Ustaz Aidil belajar di YouTube, tak ada. Ramai jadi. Tapi yang berkitab lah, kitab. Baik. Pernah zaman sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia jadi khalifah, saya pernah ceritakan kisah ni. Nak cerita bab zahir dengan hakikat. Satu orang sahabat juga telah ditangkap dan mencuri. Lalu dibawa ke Sayyidina Umar, khalifah. Sayyidina Umar dia mencuri. Sayyidina Umar menjalankan tugas sebagai hakim. Dia tanya, kenapa mencuri?
Kalau ada sebab yang munasabah, tak kena potong tangan. Ada sebab-sebab munasabah, tak kena potong tangan. Tapi dia jawab apa? Sayyidina Umar tanya, kenapa kamu mencuri? Allah takdirkan aku mencuri. Zaman Sayyidina Umar dah ada kan. Sampai sekarang cucu cicit dia ada, bukan cucu cicit sahabat tu lah, dari segi pertalian darah, tak, sikap perangai dia tu ada sampai sekarang. Allah takdirkan aku mencuri. Sayyidina Umar tu tak tahu ke dia tu sahabat Rasulullah tu antara 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Kat dunia dah dikonfirmkan, ni confirm dah cop dah masuk syurga. Dia tak? Dia boleh cakap yang semua Allah takdirkan aku mencuri. Sayyidina Umar tanya ke dari segi hakikat tauhid? Tak, Sayyidina Umar tanya dari segi zahir syariat. Ini nak menjalankan hukum syariat. Kalau kau mencuri ada sebab yang munasabah, tak boleh dielakkan, tak kena potonglah tangan. Kalau tak ada sebab yang munasabah, sakit kesalahan, kenalah hukum. Dia pergi jawab hakikat tauhid, bukan tempat dia, bukan masa dia. Apa Sayyidina Umar buat? Orang ni potong tangan dia sebab tak ada sebab lah tu. Yang kedua, sebat 40 kali sebat. Pasal apa? Mencampur adukkan hakikat tauhid dan zahir syariat. Nak melepaskan diri daripada hukum syariat, dia gunakan hakikat tauhid. Ada banyak pengajaran sini. Yang pertama, jangan campur adukkan hakikat tauhid dan zahir syariat. Itu kena belajar. Kalau tak belajar memang campur aduk lah. Yang kedua, kalau kita jadi penguasa, kalau kita jadi orang yang menjalankan hukum ke, orang yang menjalankan undang-undang ke apa, kalau ditangkap orang dan orang tu cakap tentang hakikat tauhid, jangan kita salahkan dari segi hakikat tauhid ni. Salahkan dari segi syariat. Contoh, kalau kena tangkap mencuri, kita menangkap orang tu kerana mencuri. Dia jawab, Allah takdirkan saya mencuri bang. Nama ni cikgu, dia kata cikgu. Rupanya kawan saya kata cikgu dulu kalau dah kat dalam. Kat luar kau jangan panggil cikgu. Itu macam rasa-rasa nak masuk dalam kan. Kat luar kau jangan panggil cikgu, cik cukup. Tuan ke apa ada. Asal ni nama ni polis ke cikgu, polis cikgu. Itu kalau dah kat dalam. Tu panggil cikgu. Macam tu. Kawan saya ada yang kerja kawan penjara. Cerita dah. Baik. Jadi kalau kita tangkap, jangan dia kata Allah tak kena mencuri. Jangan kita kata jangan kita salahkan lah. Kata-kata dia tu betul, cuma tak kena pada tempatnya. Jangan kita kata dia salah. Jangan kita kata begini. Contoh, apa pula Allah yang takdirkan kau mencuri, kau ni yang buat. Bahaya. Itu bahaya. Sebab apa? Kalau menafikan hakikat tauhid dah lain cerita. Itu dah masuk hakikat tauhid. Kita menafikan bukan Allah yang takdirkan kau mencuri, engkau sendiri yang nak. Habis. Itu habis, bahaya. Habis dari apa? Dari segi akidah. Sebab memang betul hakikat tauhid memang Allah yang takdirkan dia mencuri. Cuma jawapan dia tu tak kena pada tempat dan masa dia. Sebab sekarang ni tengah menjalankan zahir syariat. Menangkap kerana awak mencuri. Itu pengajaran lain lah. Baik kamu sini. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis pun ada juga yang seolah-olah bertentangan. Apa nama ni, dia lupa, tapi adalah hadisnya seolah-olah bertentangan, tapi makna sebenarnya tak bertentangan, sama. Macam yang Quran tadi ya. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang bid'ah itu bukan semuanya dalalah, ada yang hasanah. Baik, cukup masuk kitabnya. Dia bab ni memang panjang tuan-tuan, tapi sekadarnya lah kita ulang kaji. Fahaman mereka di mana kononnya, ini fahaman yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sambutan Maulid Rasul itu adalah bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat dan bertentangan dengan syarak yang perlu dielakkan. Bukan setakat
Dia tuduh, malah dia kata kena stop, jangan buat sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Golongan ini menguji kekentalan iman penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti halnya golongan Mu'tazilah dahulu membangkitkan masalah Al-Quran itu makhluk, kerana mereka menjadikannya sebagai akidah dan rukun agama. Kita hati-hati tuan-tuan, jangan kita ingat tak adalah ajaran sesat, tak adalah jangan. Tak baru ni yang apa nama ni ajaran Hulk, SIHULK tu kan. Mana tu? Kata orang Pasir Gudang. Tak? Sebelah dengan Masjid Kopok tu, apa nama ni, Kota Masai. Saya cakap dengan jemaah Kopok, saya kecewa juga ni. Saya mengajar tauhid setiap minggu hari Ahad ni, tapi ada juga yang ajaran sesat keluar. Kampung sebelah tu dekat je. Tapi saya tak cakap lah, tak marahlah jemaah kan, bukan salah jemaah. Cuma apa nama ni, ternyata pengikut-pengikut ajaran Sihak tu tak duduklah kuliah, tak dengarlah kuliah. Padahal kuliah tu kalau tak duduk masjid kat rumah pun boleh dengar. Dia buka speaker besar kan. Baik. Jadi apa nama ni, kita walaupun jangan berada di zon selesa. Kita sentiasa ulang kaji supaya jangan sampai ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita terpengaruh dengan ajaran sesat. Ajaran sesat sekarang ni bukannya sikit banyak, terlalu banyak. Maksud isyarat. Habiskan sikit. Untuk tujuan ini mereka banyak menghabiskan wang ringgit hanya untuk mencetak risalah dan buku-buku mengenai sambutan Maulid Rasul untuk diedarkan ke seluruh dunia, bagi meyakinkan umat Islam kononnya sambutan Maulid Rasul itu bid'ah dan ditegah oleh syarak melakukannya. Ajaran sesat ni, dia menyampaikan ajaran sesat dia guna ayat Quran, hadis tuan-tuan, hati-hati. Jangan kita melatah apa? Asal ayat Quran, hadis dia ni mesti betul. Al-Quran betul, hadis tu betul. Pemahaman ajaran sesat ni yang sesat. Jadi kalau Al-Quran dan hadis tak dirujuk kitab tafsir Al-Quran dan syarah hadis, jadi sesatlah. Itu dalam kitab Aqidatul Najin, salah satu punca kekufuran. Ada 8. Salah satunya memegang zahir Al-Quran dan hadis. Dia pegang Al-Quran tapi boleh jadi kufur, boleh jadi sesat. Apa salahnya? Pegang zahir ayat. Makna zahir, dia tak rujuk kitab tafsir para ulama, jauh sekali kitab tauhid. Jadi hati-hati. Jangan kita ingat asal ayat Al-Quran, hadis dah kuat dah dalilnya. Tengok apa tafsir hadis, tafsir Al-Quran, tafsir Al-Quran dan syarah hadisnya dahulu. Walau bagaimanapun segala percubaan untuk mengubah pegangan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak akan berjaya, kerana mereka mempunyai hujah yang mantap mengenainya, menyebabkan semakin bertambah yakin dan mantap. Ini kalau kita tahu dan ingat. Kalau tak tahu tak ingat, tak mantap. Jadi apa? Jadi macam daun pisang kering, rapuh. Bukan mantap, sentap jadinya. Serta terus mengamalkan sambutan tersebut. Itu sebab selain kita meneruskan amalan sambutan Maulid Rasul, kena tahu juga dalil, ulang kaji. Dah setahun kadang lupa, kan? Pada setiap tahun sebagai pengikut pegangan yang betul dari segi konsep, amalan dan cara sambutan itu dilakukan. Satu lagi tuan-tuan, kita beramal tanpa ilmu dan beramal dengan berilmu lebih tinggi darjatnya. Mengamalkan sesuatu dengan ilmu. Kalau dilihat dari segi pelaksanaan, majlis sambutan Maulid Rasul merupakan salah satu cara mendekatkan umat Islam kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam majlis ini mengandungi puji-pujian dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazkirah, peringatan dan sebagainya. Antara sebab kenapa sambutan Maulid Rasul ini masuk di bawah bid'ah yang hasanah, kita tengok sambutannya dalam majlis tu, tentatifnya dan juga kesannya. Salah satu tentatifnya ialah double bunyi ni, belum lumba. Dan insya-Allah
apa nama ni, salah satunya dalam sambutan Abdul Rasul menceritakan kisah hidup Rasulullah SAW dan ambil pengajaran yang ada untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Itu salah satunya. Bukankah itu satu perkara yang baik? Tengok tu pun dah cukup lah. Cuma memang ada perkara-perkara yang perlu dititik beratkan, yang perlu di-highlightkan, iaitu perkara-perkara seperti ikhtilat, campur lelaki perempuan, kena elakkan. Apa nama lagi, sebutan nama Allah dan Rasul dengan sebutan yang tak betul pun kena elakkan. Adalah beberapa perkara yang perlu dielakkan. Baik, cukuplah kadar ni. Nanti ada masa insya-Allah sambung lagi. Dia ada 54 muka surat ni, tapi itulah saya ulang kaji sikit bab tu yang tak dapat baca banyak. Jadi cukuplah kadar ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi bermanfaat untuk diri dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampai sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih. Dapat dia sampai awal.